Dan satu lagi bab, dia kata bab yang ke-43, babu ma jaa fi ta'limi siryaniyah, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis belajar bahasa Yahudi. Nombor satu kena belajar bahasa Arab. Habis belajar bahasa Arab dah pandai, kan, dah tahu apa makna Quran, hadis dan sebagainya. Kalau ada kesempatan belajar bahasa Yahudi untuk nak tahu apa Yahudi duk kata, apa Yahudi duk rancang. Bahasa dia apa? Kalau Yahudi bahasa dia nama Siryani, bahasa orang Kristian nama dia Ibrani. Adalah semua bahasa-bahasa ni, walaupun mungkin bahasa zaman sekarang ada sedikit sebanyak perubahan, tapi tak salah kalau belajar. Bahkan kalau kita di tempat kita, belajarlah bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, bahasa Menggalising ke, kan, bahasa apa lagi, bahasa Hindustan ke, bagi reti sikit-sikit. Saya bila main lah ni rasa macam Allah sayang, lidah saya jadi lidah Melayu. Kalau cakap Tamil dia keluar macam Melayu punya cakap, lidah tak fasih, rasa macam rugi gila. Pasal apa? Pasal saya hari ni tak boleh cakap dalam bahasa Tamil fasih. Kalau saya boleh cakap hari ni, saya boleh pergi berdakwah kepada kawan-kawan kita yang India Muslim, boleh cakap Tamil. Tapi itulah duk belajar kat sikit-sikit, baru duk belajar balik. Dulu kecil-kecil, mak saya hantar pergi sekolah rendah, mak saya paksa saya pergi kelas Tamil. Saya tak mau pergi. Jadi mak saya pergi, cikgu mak saya pun telefon, dia main ke? Main. Sekali tu ya saya pergi, saya duduk 1 jam, saya duduk, tiba-tiba saya jadi pening nak meloya apa semua ada. Saya duduk, cikgu aja, okey baca ana, awna, ina, iwana, ona, lidah bergulung masuk. Saya kata pergi dah aku hari ni. Masak aku tak boleh pergi dengan bergulung-bergulung ni semua. Akhirnya saya duduk, cikgu saya nak pergi tandas, saya keluar dengan tandas, saya keluar kelas tu sampai hari ni saya tak masuk. Jadi kan hari ni saya dah rasa rugi dah kerana saya tak belajar. Belajar bagus supaya kita boleh berkomunikasi. Kita boleh lebih-lebih lagi kita duduk di tempat yang mana macam-macam community, macam-macam orang yang ada di dalam negeri kita. Tengok orang tua-tua yang ada di Pulau Pinang. Satu ketika dulu lapis mak pak saya, walaupun mengaji sekolah tak mengaji tak mana, tapi 4-5 bahasa boleh, nak speaking boleh, broken pun okey lah, dia boleh broken, kan, boleh lah lepas-lepas. Orang putih boleh, Cina boleh sepatah dua, Cina nak abang ni apa, gosip apa sipuat lah, apa buat semua dia boleh bang. Cina tak boleh tipu, Jepun pun boleh Allah mak sempoi 4-5 bahasa boleh. Standard lah orang duduk di sini kadang-kadang yang rajin bergaul dengan orang, tambah-tambah rajin ikut jemaah tabligh, Tamil boleh, Urdu boleh, Maulana semua duk main, duk baca habis semua. Betul tak? Sikit punya tu ke dia punya bahasa, apa nama Urdu lah apalah, betul tak? Kita duduk dengar dia punya bayan-bayan dia, kita dapat tak banyak sikit. Chinese kita boleh dapat, Cantonese ke, Hokkien ke, apa ke. Allah bagus tuan-tuan, atas nama ilmu bagus belajar. Apa kata Nabi SAW? Dia kata, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah belajar bahasa asing itu harus ia pada syarak kita dengan dalil Nabi kita menyuruh seorang daripada sahabatnya yang rapat belajar bahasa lain daripada bahasa Arab itu supaya lepas daripada tipu daya daripada mereka itu tentang bacaan dan tulisan. At least kita tahu apa benda ketika kita bermuamalah, berurusan dengan mereka. Maka hadis Nabi menyuruh sahabatnya belajar bahasa itu ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kitab al-yahud qala inni wallahi ma amanu yahud ala kitab. Kata dengan sahabat Nabi ini, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menyuruh supaya aku belajar baginya, supaya aku belajar aku akan tulisan Yahudi. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak aku percaya akan Yahudi atas suratan. Nabi kita sekali percaya apa ni, mereka tulis apa, mereka baca apa, mereka kata apa, kan, kerana tabiat Yahudi itu adalah khianat. Agama pun mereka khianat, apatah lagi benda lain, suka mengubahkan apa yang tertulis atau apa macam bacaannya.
Bukankah telah diubahnya kitab Tauratnya? Maka apalah rasanya kepadanya mengubah bacaan satu-satu kitab. Qala fama marra bi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu lahu. Qala falamma ta'allamtuhu qala kana idza kataba ila yahud katabtu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu kitabahu. Kata Zaid, tuan-tuan kena kenal siapa Zaid bin Thabit. Dia tukang tulis Quran, sahabat, tukang tulis Quran, tukang tulis surat Nabi. Dia orang pandai di zaman Nabi. Nabi ambil dialah kerja tulis Al-Quran. Al-Quran tulis, turun, dia Nabi kata tulis kat pelepah tamar, tulis dekat kulit, tulis dekat daun, tulis dekat apa-apa, simpan. Ketika Rasulullah wafat, kata para ulama, Quran 30 juzuk sudah ada di dalam rumah Rasulullah. Ada dalam gundi, ada dalam rak, ada, tapi belum lagi ditulis dalam bentuk buku. Kemudian dia kata dengan Zaid, maka tiada mengetahui aku setengah bulan ke dapat belajar aku akan dia baginya. Katanya, maka tak kala sudah aku dapat belajar akan dia itu adalah ia apabila menulis surat kepada Yahudi, nescaya aku tuliskan kepada mereka itu, dan apabila menulis orang kafir Yahudi itu kepadanya, aku bacakan baginya akan kata mereka itu. Setengah bulannya dia belajar bahasa Yahudi. Orang bijak, sat ya. Bangla mai duduk di Malaysia ni pun sat ya, 2-3 bulan dia cakap Tanjung tu mana Bangla juga begitu. Tak ingat mana yang mamak apa orang sini, dia tengok Bangla, oi bagus bahasa kita senang belajar berbanding dengan bahasa orang lain. Senang mai duduk. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam masyarakat. Saya mengaji bahasa Arab, duduk mengaji dalam buku ni punya lama, tak boleh pi ke, kena pergi duduk di Arab ke, celuk Ustaz. Bila kita pergi duduk di negara Arab 2-3 tahun, kita balik mai kita rasa confident untuk kita nak bercakap Arab. Kalau tidak, jumpa Arab ketak baru nak tasrif. Kaifa haluka ana ismi. Arab dengar dia gelak, cakap apa bagus punya, baru duk mengejar, duk tasrif pula. Katabtu, duk katabtu apa tu, dia dengar dia kata ni boleh belah malas dia nak layan ni dah kan. Jadi at least kita boleh bercakap, tak salah. Lebih-lebih lagi bahasa Arab disuruh supaya kita belajar, ambil tahu kan. Sebab dia bahasa Al-Quran, semulia-mulia bahasa dalam dunia. Maka belajarlah. Pi belajar tak apa, tapi jangan cara hidup dengan orang bukan Islam. Tuan-tuan nak pergi belajar bahasa Chinese, silakan pergi belajar. Nak belajar bahasa Tamil, silakan pergi belajar. Ada anjuran daripada Nabi supaya kita belajar. Tapi ingat, jangan sampai kita meniru cara hidup orang bukan Islam. Dia kencing tak basuh, kita pun kencing tak basuh. Dia kencing berdiri, bomba tak ada tauliah kita pun ikut. Dia makan tangan kiri, kita pun makan tangan kiri. Dia makan tak baca bismillah, kita pun makan tak baca bismillah. Contohnya mereka buat benda-benda yang salah. Tak, kita tak boleh. Contohnya cara hidup mereka. Ada jenis bangsa dalam dunia, kalau jumpa orang maki dulu. Saya tak boleh sebut lah, saya tak kira lah siapa-siapa bangsa. Dia jumpa, dia maki dulu. Kita pun berlambak, orang Melayu jumpa mencarut dulu. Dah dengar saya cakap? Sekejap lagi saya di-install balik yang berarti pening saya tak mau install. Tuan-tuan boleh faham. Jumpa je mencarut, mencarut tu mau 5 minit. Mencarut. Ini budaya, bukan budaya daripada budaya Islam. Ini budaya daripada budaya luar. Bagi mereka mencarut tu mungkin mereka rasa seronok. Jadi kita tak boleh tirulah budaya macam tu. Hanya cukup dengan sekadar mempelajari bahasa-bahasa daripada bahasa yang lain.